Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran RBT bagi tingkatan 1. Jadi hari ini kita akan sambung bagi tajuk 1.15 hingga 1.17. Jadi cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku nota untuk catatan jika ada soalan nanti ya. Okey, baiklah, kita lihat pada standard pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Yang kedua, meneraka kriteria reka bentuk yang baik. Dan yang ketiga, membina objek asas. Okey, seterusnya dalam penilaian, kita akan lihat tahap penguasaan 3 dan tahap penguasaan 4. Jadi hari ini kita akan cuba capai tahap penguasaan 3 dan tahap penguasaan 4 sebaiknya. Okey. Pertama kita akan sentuh pada membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Okey, cuba lihat sebelum kita mulakan perbandingan, pastikan faham apa itu elemen dan apa itu prinsip ya, serta apa dia perkaitannya. Elemen ialah unsur yang membantu membina sesuatu produk. Manakala prinsip ialah peraturan, panduan dan falsafah yang menggunakan elemen untuk pembentukan produk. Jadi kita lihat pada gambar rajah yang cikgu tunjukkan. Ini adalah gambar sebelah kasut ya, sebelah kasut. Jadi dilihat pada gambaran kasut ini, apakah yang kita boleh lihat pada elemen dan juga prinsip. Jadi lepas kita perhatikan ya, kita lihat apakah elemen yang ada pada gambar tersebut. Jadi jika ada, kamu kena tandakan right pada ruang yang disediakan. Okey, kita bincang bersama. Pada sebuah kasut ni, adakah ada garisan? Ya. Okey, di manakah bahagian garisan itu? Iaitu pada bahagian badan kasut. Okey, pada bahagian badan kasut. Jadi, kamu tuliskan di sini badan kasut. Okey, rupa. Adakah mengandung dia mempunyai rupa? Okey, rupa hanya nampak bahagian panjang dan lebar saja. Tetapi pada kasut ini, kita akan lihat pada bentuk ya. Ada bentuk. Kemudian adakah kita nampak bahagian yang kasar, bahagian yang licin pada gambar rajah ini? Ada ya, pada struktur ni jika kita lihat nampak ada bahagian yang licin iaitu pada permukaan hadapan kasut ini ya. Jadi kalau ada tandakan right. Saiz. Ya, saiz kasut ni ada ya, ada pelbagai saiz. Jadi ada, tekan tanda right. Warna ada dan ruang pun ada. Okey. Manakala pada bahagian prinsip kita lihat adakah ada faktor keseimbangan? Adakah ada prinsip keseimbangan? Okey, keseimbangan maksudnya pada kasut itu ada sama kedua-dua belahnya. Okey, jika ada tandakan right. Yang kedua ada unsur pengulangan. Ya, kita nampak pada bahagian tali kasut ni ada unsur pengulangan iaitu lubang-lubang yang ada pada tali kasut ni. Jadi jika ada tandakan right. Kontras. Adakah ada unsur kontras? Prinsip kontras. Ada pada kasut ni kita nampak ada jalur merah. Itu namanya kontras. Kepelbagaian. Ada pelbagai bentuk yang menjadikan ia harmoni. Ada kesatuan. Ringkas ya. Tidak menggunakan banyak warna. Itu menunjukkan ringkas. Dan harmoni pada setiap sentuhan warna itu. Jadi semua perkara ada ditunjukkan pada sebuah gambar rajah kasut. Ya. Okey, jadi cuba kita lihat pada contoh yang lain. Jadi untuk capai tahap penguasaan 4, kita perlu cuba untuk memilih 3 produk yang lain yang berbeza dan nilai setiap gambar tersebut. Okey, kita ambil contoh yang pertama iaitu topi. Okey, apakah elemen yang ada pada topi? Okey, jika dilihat pada topi ni ada unsur, ada elemen garisan. Kalau ada tandakan ada. Bahagian mana? Okey, pada bahagian mana yang ada garisan? Pada semua bahagian. Jadi tulis sini semua bahagian. Okey, seterusnya kita lihat rupa. Okey, pada gambar topi ini adakah ada gambaran rupa? Ada ya. Ada, bentuk pun ada, tekstur pun ada. Kita nampak tekstur kasar pada bahagian permukaan topi. Ada pelbagai saiz, ada pelbagai warna dan ada bahagian ruang. Manakala untuk prinsip pula ada keseimbangan ya.
keseimbangan kerana bila kita buat asimetri, kita nampak dua bahagiannya sama. Ada unsur pengulangan. Okey, jika tiada, tak perlu tulis. Kontras. Okey, kontras mungkin kita nampak pada warna ni ya, warna biru, kontras. Kepelbagaian, jika tiada tak perlu. Ringkas. Ya. Jadi, untuk satu gambar ni, cuba pilih, okey, cuba pilih mana-mana gambar ataupun boleh saja gunakan gambar yang cikgu beri ni. Cuba buat banding beza. Okey, menggunakan jadual yang cikgu tunjukkan ni. Okey, jadual yang cikgu tunjukkan ni, kamu dikendaki membuat, kena adakan jadual ni sebanyak 3 ya. Maksudnya kamu kena buat 3 produk berbeza. Maksudnya kena ada 3 jadual. Okey, contoh cikgu dah beri. 1 untuk topi, beg tangan dan skirt. Maknanya boleh gunakan ketiga-tiga produk ini untuk membuat perbandingan. Tandakan right saja pada kotak, sama ada, elemen dan juga prinsip. Kalau ada semuanya, boleh tanda semuanya. Okey, tapi sekurang-kurangnya mesti ada 2 elemen dan ada prinsip reka bentuk dalam jadual tersebut. Okey, jika tidak faham, boleh mesej cikgu ya. Okey, seterusnya. Dalam kriteria reka bentuk yang baik, ya, kita kena, setelah kita membuat banding beza tadi, okey, kita akan mengetahui, kita akan belajar bagaimana untuk mengetahui kriteria reka bentuk yang baik. Okey, di sini cikgu sediakan 5 ruang kosong pada peta buih. Okey, jadi cikgu minta kamu cuba jawab, cuba lengkapkan peta minda ini dengan betul. Okey, cikgu akan terangkan sebentar lagi. Jadi tolong sediakan peta minda ini supaya kamu boleh mengisinya semasa cikgu menerang. Okey, yang pertama. Yang pertama ialah kecenderungan inovasi. Okey, maksudnya menjadikan produk itu unik dan lebih berdaya saing daripada produk yang sedia ada di pasaran. Setiap reka bentuk yang dibina, yang dicipta, mestilah berbeza daripada yang sedia ada. Kerana tujuannya adalah untuk menarik perhatian pelanggan. Sebab itu ia dinamakan kecenderungan inovasi. Okey, kecenderungan inovasi. Asalnya daripada sebuah beg, okey, yang sandang. Okey, setelah inovasi dijadikan sebagai beg yang boleh ditarik. Boleh disandang dan juga boleh ditarik. Maknanya di sini ada inovasi. Yang kedua. Yang kedua ialah kreativiti. Kreativiti ialah melibatkan idea baru dalam menghasilkan produk reka bentuk. Maksudnya sebuah kerusi ini, okey, asalnya dia hanya sebuah kerusi. Tetapi bila dia ada sifat kreativiti, kerusi ini boleh diletakkan ruang-ruang untuk diletakkan bahan lain. Ya, contohnya diselitkan dengan buku-buku pada celah-celah kerusi. Menunjukkan ada penghasilan idea baru. Maksudnya sambil duduk boleh saja terus ambil bahan bacaan di sekeliling kerusi. Ya. Okey, yang ketiga, keaslian reka bentuk. Iaitu menekankan kandungan unsur simbolik serta estetika. Maksudnya, di dalam reka bentuk yang dicipta, mestilah mempunyai ada nilai-nilai tertentu. Contohnya bila kita pergi ke Langkawi, ya. Okey, terus semua orang tahu bila ke Langkawi dia akan nampak simbol helang. Okey, kita tak akan jumpa simbol ini di tempat lain kerana ini adalah nilai simbolik ataupun estetika yang ada di tempat itu. Okey, seterusnya. Yang keempat ialah kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Okey, contohnya ialah gambar kerusi yang cikgu tunjukkan ya. Okey, produk yang dihasilkan perlu mempunyai ciri kekuatan iaitu tidak mudah rosak atau hancur. Kualiti produk perlu melalui ketahanannya semasa digunakan. Dengan adanya kriteria tersebut, produk itu mudah untuk dipasarkan. Okey, untuk produk barangan plastik ya, sebenarnya ada pelbagai jenis kualiti. Ada setengahnya mudah rosak dan mudah patah. Jadi, kita boleh reka bentuk yang baik sepatutnya memastikan produk yang dihasilkan berkualiti dan boleh dipasarkan. Dan akhir sekali ialah ergonomik. Ergonomik ialah ciri keselesaan ya. Keselesaan yang ada pada satu produk. Contohnya, okey, pada pembuatan sebuah kerusi, okey, apakah ciri ergonomiknya?
Okey, untuk mengelakkan daripada pengguna kerusi ini merasa sakit pinggang ataupun sakit leher. Jadi, diletakkan bantal kecil di bahagian kepala dan di bahagian pinggang ini dilengkukkan sedikit supaya sesuai dengan pinggang semasa kita duduk. Itu adalah ciri ergonomik. Dan cikgu ulang semula, ada 5 kriteria reka bentuk yang kita perlu patuhi. Yang pertama, ada kecenderungan inovasi. Yang kedua, ada kreativiti. Yang ketiga, keaslian reka bentuk. Dan yang keempat, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Serta yang kelima, sifat ergonomik. Okey, seterusnya kita lihat pada objek-objek asas yang cikgu tunjukkan ya. Okey, ini adalah satu cara awal untuk menzahirkan idea reka bentuk. Okey, sebelum kita mereka bentuk, kita perlu tahu ini adalah bentuk-bentuk objek asas yang boleh kita gunakan sebagai panduan. Okey, pembinaan ini bermula dengan membina beberapa bentuk geometri untuk dijadikan bongkah. Okey, kamu boleh gunakan sama ada bentuk kon, ya, bentuk segitiga, bentuk bulatan, digabungkan untuk menjadi objek yang baru. Maksudnya, segala reka cipta biasanya bermula daripada objek-objek asas. Okey, ini adalah objek-objek asas yang kita boleh gunakan untuk mereka bentuk objek baharu. Okey, akhirnya tugasan yang cikgu minta awak lakukan ialah yang pertama, daripada banyak-banyak objek asas yang cikgu tunjukkan tadi, cuba pilih 6. Ya, cuba pilih 6 reka bentuk, 6 bentuk asas itu. Okey, kemudian selepas kamu pilih 6 objek itu, cuba kamu lakarkan satu reka bentuk, ya, satu reka bentuk yang menggabungkan semua objek tadi. Ya. Jadi contohnya yang cikgu tunjukkan ni ialah gambar roket dan bulan. Okey, ini adalah satu reka bentuk roket. Jadi kamu boleh juga membina reka bentuk yang lain. Rumah, ya, basikal, atau robot dan atau apa saja, tetapi mestilah mengaplikasikan elemen dan prinsip. Di dalam gambar ini nanti kamu perlu nyatakan 2 elemen sekurang-kurangnya dan 2 prinsip dengan jelas. Okey. Cikgu akan tunjukkan contoh di dalam attachment Google Classroom nanti supaya kamu boleh dapat idea bagaimana cara untuk melaksanakan tugasan. Okey. Seterusnya, pada minggu akan datang, kita akan sambung mata pelajaran kita dengan tajuk kepentingan RBT. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Okay, sekian, terima kasih.